يريد آخر الليل فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهدي ساجدا. Hadis panjang tuan-tuan. Hadis ini kalau kita lihat, ia adalah sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bernomor 1100. Menceritakan bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan di malam bulan Ramadan. Sayyidina Umar ni lepas daripada menjadi khalifah, dia tak senang duduk siang malam, dia jalankan tugas dia dengan penuh tanggungjawab, sehingga tidak ada masa rehat yang khusus, tak ada, sehingga ke bulan Ramadan pun dia buat pemantauan. Dia keluar pada satu malam di bulan Ramadan, yang berserta dengan dia pada ketika itu Abdul Rahman bin Abdul Qari, sehingga sampailah Sayyidina Umar ke masjid. Wa ahlul masjidi auza'un mutafarriqun, sedangkan penghuni masjid ketika itu masing-masing buat ibadat, masing-masing dengan ibadat masing-masing. Ada yang pegang Quran, ada yang solat, ada yang dah selesai, ada baru nak buat dan sebagainya. Yusalli ar-rajulu li nafsi, ada yang sembahyang bersendiri dia. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Waktu mana ni? Yang Sayyidina Umar jalan pergi duduk rendah dalam bulan Ramadan? Pada sebelah malam. Pada sebelah malam. Ada yang sembahyang sendiri. Wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahat. Ada juga yang buat berjamaah. Seorang ikut, ada yang dua orang ikut. Berapa jamaah dua ada kat masjid ni? Ada yang sembahyang seorang. Tengok syekh ni nak balik dah, dia kata dah buat dah. Ada yang baru sampai dan sebagainya. Faqala Umar, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku rasa kalaulah dihimpun ke semua mereka itu dengan satu imam, lakana ansal, bagus lagi lah cara ni. Tak payah duduk balik dulu baru nak main pun semua. Ada yang sembahyang seorang. Bagusnya kalaulah semua pakat berhimpun, lantik satu imam. Kemudian Sayyidina Umar membuat satu keputusan yang muktamad. Apa yang dia rasakan itu terbaik. Maka disuruhnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk sebelah esoknya menjadi imam pada sekalian orang mukmin, maksud jamaah masjid itu, pada keesokan hari. Tatkala Sayyidina Umar sampai ke masjid, wan nasu yusallun bi salati qari'ihim, tak ada dah yang baru sampai, yang dah habis, yang buat seorang, tak ada dah. Sampai-sampai kat masjid, pakat semua buat berjamaah. Maka siapa imam? Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Umar kata, inilah sebaik-baik perkara yang dikasakan baru, tapi benda ni benda yang baik. Ni'mal bid'atuhi. Tapi Sayyidina Umar disebut apa? Wallati tanamuna anha afdalu minallati taqumun. Sayyidina Umar kata apa dia? Baguslah, buat berjamaah tu bagus daripada buat sendiri-sendiri. Tapi Sayyidina Umar kata,
waktu ni orang yang tidur lebih baik daripada orang yang mendirikan solat. Dok kata bagus, tiba-tiba dia kata waktu ni kalau siapa yang tidur dulu bukan tidur terus tak semayang. Tidur dulu. Nanti bangun, maka buat solat ini. Maksudnya solat tarawih. Jadi solat tarawih ni, bila mula dia, yang kita boleh buat, iaitu lepas daripada semayang fardu isyak. Semayang fardu isyak. Bila habis dia, selagi tak masuk subuh. Jadi tempoh dia panjang tak? Panjang untuk kita nak solat tarawih. Bermula daripada kita dah habis dah solat isyak. Kalau tak solat lagi, tidak sah. Tarawih dia tak jadi. Dia kena semayang dulu isyak. Dia sampai lambat, orang dah habis dah buat isyak. Macam mana ni? Saya nak buat macam mana? Orang dah selesai dah. Bayang lah isyak. Ikut orang semayang tarawih. Gitu. Bila habisnya, selagi tidak masuk subuh. Oh tu kalau saya buat pukul 4 boleh? Subuh dah lagi pukul 4. Tak lagi. Kalau saya buat pukul 12. Jangan dok tanya dah. Selagi tidak masuk waktu subuh. Tapi Sayyidina Umar kata apa dia? Waktu ni kalau siapa tidur dulu, nanti bangun. Bangun daripada tidur, nama dia tahajud. Jadi artinya solat tarawih ni terbaik waktu mana? Waktu tahajud. Malam ni tak berbayar dah. Kita lepas pada isyak, kita dah buat tarawih. Untuk esok. Untuk esok tuan-tuan. Habis-habis bayang isyak, mari kita buat pengumuman. Tuan-tuan balik dulu. Bila lagi kita nak cuba benda yang betul ni? Hadis sahih ni. Bukan berduk reka ni ustaz ni confirm ni palsu. Hadis sahih. Dan kita nak tak yang terbaik. Ustaz, apa ustaz? Asal contoh depan tak ada ikut saya ustaz. Asal ni kira tak tahulah ustaz, mungkin dan habis kot. Kalau tak dan tahun depan pun minta bagi habis kot tahun ni. Ada tahu macam tu bila nak buat yang terbaik. Mau tidur dulu. Yuridu akhiral lail. Maksud yang terbaik itu iaitu di akhir malam. Maksudnya apa? Maksud waktu yang terbaiklah untuk kita bangun bertahajud sepertiga akhir malam. Tarawih terbaik. Asal kalau buat waktu itu siapa main tak tahu. Hang buat pengumuman cantik, aku tak main. Kemudian ketika itu fakana nas yaqumun awalahu. Ketika itu memang macam biasalah. Orang semayang lepas daripada semayang fardu isyak, buat tarawih itu. Tapi dia kata ini tak cantik lagi. Tak cantik. Yang cantik lagi kita buat lepas pada tidur. Wa kanu yal'anuna al-kafarata fi an-nisfi. Maka apabila sampai kepada nisfu Ramadan, kita alhamdulillah kebetulan hari ini 15 Ramadan, malam 16. Ini nama dia nisfu Ramadan. Jadi bila sampai kepada saat separuh daripada Ramadan, maka disunatkan kita qunut di akhir witir kita. Witir kita buat 3, yang ketiga. Buat 5, yang kelima. Buat 7, yang ketujuh. Yang terakhir daripada witir yang kita buat. Maka ketika qunut itu agak berbeza dengan qunut subuh. Qunut subuh tu macam kita dok baca tu, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi yang ni ada perkataan laknat kepada orang kafir. Iaitu Allahumma qatilil kafarata alladhina yasuduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak. Dan selesai. Yang saya dah baca tadi sampai habis tu. Sehingga kepada akhir hadis ini. Thumma yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian takbir dan turun untuk sujud lepas daripada qunut. Jadi kalau siapa yang boleh baca qunut ini, sila baca. Kalau tak boleh, baca macam biasa. Qunut ada 3. Satu qunut nama dia qunut subuh. Satu lagi qunut witir separuh daripada Ramadan. Dan satu lagi qunut yang disebut sebagai qunut nazilah. Apatah lagi sekarang ni.
Macam-macam berlaku kat dunia luar. Palestin kan, menjadi masa kekejaman Yahudi baru-baru ni. Hidup kacau lagi tiap-tiap hari. Yang terbaru pula kat mana? Kat mana yang kena tembak 5 mati tu? Ni dalam bulan Ramadan ni. Malaysia cara Malaysia. Wahara, fitnah yang berbagai. Kan? Jadi kalau kita lihat pada qunut yang disarankan oleh Sayyidina Umar ini, sesuai juga kalau kita nak baca dia. Kenapa? Kerana sekarang ini yang kita sebut sebagai perlu Ustaz qunut nazilah ni, ancaman orang kafir dan sebagainya. Kan? Kita sebut ni pasal apa? Pasal bermaksud apa dia? Allahumma ya Allah qatilil kafarah. Bunuhlah, musnahlah, binasalah orang-orang kafir. Allazina yasudduna an sabilik, yang sekat daripada orang nak jalankan agamamu. Kan? Dan seterusnya lah. Kan? Banyak ni ayat-ayat yang cukup baik kalau kita boleh membacanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita nak yang terbaik. Lagi bagus kita buat, lagi bagus kita buat. Alhamdulillah, sehingga kepada saat ini kalau terlepas, tak upayalah nak kontrol pun, kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi tahun ni Alhamdulillah, saya boleh boleh sabar dengan anak-anak tidak melihat TV dalam tempoh 15 hari termasuk hari ini. Tutup TV, tak ada apa, pakat tak tengok. Setengah orang kata, Ustaz, anak-anak kan mereka puasa Ustaz, lagi mereka merajuk tak mau puasa, pas mereka nak tengok TV. Tak apa. Tapi saya Alhamdulillah setakat ini masih mampu. Esok lusa saya tak tahu. Esok lusa saya tak tahu. Saya tengok pak dia buka dulu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, maka pada malam ini cantiknya kalau kita boleh bawa akan qunut tersebut. Macam mana qunut itu? Allahumma qatilil kafarata allazina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik wa khalif bayna kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ru'b wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'azabak ilahal haqq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'azabakal jid inna 'azabaka liman 'adaita mulhiq. Baru tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah.